hari ini, saat ini, kita menjadi wanita yang lebih baik? Adakah kita menjadi wanita yang solehah, yang disebut di dalam hadis Nabi SAW, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha, dunia ini adalah perhiasan begitu indah, cantik, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Allahu Akbar. Namun di sana Nabi SAW ada bersabda, satu peringatan bagi kita wahai para wanita sekalian. Sesungguhnya aku melihat, hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, sesungguhnya aku melihat di kalangan penghuni syurga itu ramainya di kalangan al-fuqara wal masakin, ramainya di kalangan orang fakir miskin. Namun ketika aku melihat ke dalam neraka, aku diperlihatkan ramainya penghuni neraka itu di kalangan wanita. Subhanallah. Contoh mudah, biasanya hari raya Aidul Fitri, sebelum ini kita lihat ramainya wanita-wanita Islam tidak boleh mengawal dirinya. Saya mohon maaf ya kalau kita sebut secara terus terang, tidak mampu mengawal dirinya, kerana wanita memang suka cantik dan dipuji cantik dan diperlihatkan cantik. Maka hari raya Aidul Fitri sangat mencabar seorang wanita muslimah untuk mengawal dan menjaga dirinya, prinsip Islam untuk dijaga. Kerana Aidul Fitri ramai mana wanita mendedahkan aurat, memakai pakaian yang ketat, menunjukkan perhiasan-perhiasan dirinya. Ramai mana wanita atas dasar hari raya setahun sekali, atas dasar Aidul Fitri bukan selalu dan sebagainya. Maka masing-masing membuat perbandingan, berbanding-banding, bertanding-tanding. Bila balik kampung, nak dialah yang paling cantik contohnya, dialah yang paling menonjol, keluarga dialah pakai yang paling mahal dan sebagainya. Tanpa sedar, banyak mana umat Islam setelah sekian lama Aidul Fitri dicemari dengan penyakit-penyakit hati. Pada 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal seterusnya, penyakit hati apa? Riak, ujub, takabur, mungkin kadang dengan rumah, mungkin takabur dengan sofa, mungkin takabur dengan kereta baru, mungkin takabur dengan apa? Dengan barang-barang kemas dan sebagainya. Dan kita perhatikan berapa banyak konflik berlaku bila Aidul Fitri dengan ipaduainya, kadang konflik dengan mertuanya, dan banyak mana suami isteri bila Aidul Fitri berlakunya pergaduhan dan penceraian. Itu pengalaman saya kerja di Jabatan Agama dahulu. Kadar penceraian di bulan Syawal sangat tinggi. Juga kadar aduan masalah rumah tangga di Jabatan Agama. Kerana banyak sangat isu. Rupanya subhanallah, kalau kita nak hitung-hitung hikmah yang Allah berikan Aidul Fitri yang luar biasa pada tahun ini, kita telah melalui satu proses meraihkan Aidul Fitri mengikut syariat yang sebenar. Allahu Akbar. Kalau kita nak sebutkan tentang sunnah-sunnah Aidul Fitri, banyaklah, dan perkara itu telah pun dilakukan sebelum Aidul Fitri, dan banyak ceramah saya tidak berhajat untuk sebutkan. Namun kalau kita lihat subhanallah, tahun ini kita meraihkan, kita jadikan Aidul Fitri itu adalah perayaan Islam yang mengikut syariat yang sebenarnya, bukan mengikut telunjuk hawa nafsu, bukan mengikut adat, tapi kita jadikan ia benar-benar satu ibadah. Allahu Akbar. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian. Merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, boleh jadi apa yang kamu benci, apa yang kamu tidak suka itu, ia sangat baik bagi kamu. Boleh jadi apa yang kamu suka, yang kamu mahukan, apa yang kamu cita-citakan itu, apa yang kamu cintai itu, apa yang kamu nak sangat itu, ia buruk bagi kamu. Innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan sesungguhnya kamu tidak tahu apa-apa. Saya ada pengalaman, contohnya bekerja dulu di agensi kerajaan. Sebelum ni saya kerja di agensi kerajaan. Bila Aidul Fitri, apa yang berlaku hari-hari ada rumah terbuka, hari-hari. Orang yang kerja kerajaan tahulah macam mana. Walaupun kita dah masuk pun bekerja, kita cuti mungkinlah 5 hari, seminggu. Tapi selepas itu, jabatan tu buat rumah terbuka, jabatan tu buat rumah terbuka, situ buat rumah terbuka. Kalau saya ingat dulu, sebab kita pegawai, kita kena hadir tu. Ini jemputan kementerian tu, jemputan jabatan tu, jabatan ni. Hampir setiap hari ada rumah terbuka, dan ramai mana orang tak mampu untuk puasa 6. Ramai mana umat Islam tak mampu untuk puasa 6. Hari-hari rumah terbuka. Masya Allah, Allahu Akbar. Kemudian saya cerita ni adalah perkara real yang berlaku. Bila kita pergi kepada agensi-agensi, jabatan-jabatan buat rumah tu terbuka dengan lagu hari raya, dengan ada
ada apa tu, speaker, dengan ada kita panggil apa, PA sistemnya, dengan ada joget-joget, dengan ada nari-narinya. Aidilfitri ni, ini hari kebesaran umat Islam yang patut disambut dengan kesyukuran, membesarkan Allah dan sebagainya. Tetapi rupanya tarbiyah sebulan Ramadan tidak memperlihatkan kejayaan, tetapi melihatkan kegagalan umat Islam apabila dilihat cara meraihkan Aidilfitri. Allahu Akbar. Saya ingat, saya cerita dan saya tahu benda ni perkara biasa sebenarnya di beberapa tempat. Bila saya pergi beberapa contoh agensi jabatan, okey, biasalah golongan pegawai-pegawai ni dia akan lalulah satu tempat sebab disediakan kan, jamuan Aidilfitri disediakan. Jadi kita lihat ada yang akan pengiring ni, ada lorong, lepas tu kita lalu. Pengiring-pengiring ada di kalangan staf lelaki, ada di kalangan staf perempuan, dan semuanya Muslim. Bukan non-Muslim. Hari raya, okey, semuanya Muslim. Tunggu dengan pakaian hari raya yang sangat cantik, dengan gaya masing-masing dan sebagainya. Bila saya lalu, okey, kita tengok, kebetulan kat depan ni ada orang-orang besar yang lain kan, tapi Muslim juga. Dan bila dihulurkan tangan, semua bersalaman. Dan kita tahu mereka bukanlah sebuah keluarga, bukan ada hubungan apa, tapi atas dasar kerja. Salam-salam tanpa berlapik, dan kita tahu hukumnya adalah haram. Kemudian kita pula lalu ke belakang, kita pun angkat tangan macam ni. Saya fikir ini negara Islam, ini pemimpin Islam, ini orang Islam, ini sambutan Aidilfitri orang Islam. Tapi betapa bebasnya saling bersalaman atas dasar apa? Hubungan Aidilfitri. Atas dasar apa? Sambutan Aidilfitri. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya ketika tidak mampu pun untuk menegur. Tak mampu nak tegur. Mana boleh salam? Kenapa perlu salam? Alah, sekadar sambut Aidilfitri. Kenapa kita menghalalkan perkara yang haram? Dan saya tahu ramai mana yang datang mengadu pada saya, Ustazah, saya nak mula berubah. Tapi ahli keluarga saya bila balik kampung, terutamanya raya, mereka duduk dengan bebasnya. Duduk dalam satu rumah, ipaduai, tak tutup aurat. Bila sampai satu Aidilfitri, semua kena salam. Tak salam kata sombong. Macam mana saya nak buat, Ustazah? Saya kata, berdoalah dengan Allah, minta dengan Allah supaya pada tahun ini kamu tidak bersalam dengan orang yang ajnabi. Maksudnya orang yang haram untuk bersalam. Ustazah, tapi keluarga saya dah biasa macam tu, keluarga besar, bila raya gini, kalau saya buat macam tu, mesti orang kata saya sombong, saya tunjuk baik. Minta dengan Allah, minta petunjuk, minta kekuatan. Tapi bila orang hulurkan juga, saya kata lapik, mudah-mudahan lama-lama orang akan faham. Sebab itu bila tajuk hikmah yang diraih, saya rasa macam ya Allah, terlalu banyak hikmah yang nak dihitung. Saya mula tulis satu. Hikmah kepada seorang wanita, hikmah sebagai seorang lelaki, sebagai seorang bapa, hikmah tak ada anak-anak, hubungan kekeluargaan, hikmah dari sudut ekonomi. Ramai mana hari ini saya dengar, kalau saya tulis ni adalah beberapa poin tu. Jadi isteri yang lebih baik. Kalau sebelum itu pakai lawa-lawa kan, wanita-wanita pakai lawa, pakai kemas, untuk siapa? Saya nampak cikgu memanglah kan, cikgu ni, mak saya dulu cikgu Fikriyah namanya, Masya Allah. Mak saya cikgu fizik, tapi orang panggil dia Ustazah fizik, sebab dia macam Ustazah. Sekarang dia dah pencen. Tapi saya daripada kecil selalu dengar lah mak saya bila balik cerita seorang cikgu. Dia kata hari ni orang menjual baju baru lagi, Asma, tudung. Cikgu ni bawah meja tu ada macam-macam produk. Bukan cikgu je sebenarnya. Saya pernah kerja sebagai agensi kerajaan kan. Memang macam tu lah. Ya Allah, bila seorang cikgu tu jual tudung, seorang tu jual baju, seorang tu jual periuk, seorang tu jual tepung, seorang tu jual ni. Cikgu memang macam tu lah. Duit habis kat sekolah je. Adakah penampilan yang sama kita tampilkan di rumah? Ataupun ya Allah, dekat sekolah macam bidadari, dekat rumah macam raksasa. Ataupun macam tak tahulah kan, macam hantu. Suami pun confuse, ni bini siapa ni? Kan, ini siapa ni dengan rambut mengebangnya apa, tak sikat pun tak kisah ngadap suami. Na'udzubillah. Sebab apa? Wanita yang solehah itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, harta yang paling mahal, subhanallah. Ketika ini bila saya baca hadis Nabi ini, muslimin-muslimat sekalian, Rasulullah melihat keadaan berlaku di kalangan para sahabat Nabi ketika itu mula suka mengumpulkan harta. Mungkin ketika itu keadaan sudah stabil, telah pun berada di Madinah, Islam dah semakin kukuh, aktiviti perniagaan di kalangan Muslim, orang Islam dah semakin baik, maksudnya peperangan sudah tidak ada lagi, dan sebagainya.
Ketika itu Nabi SAW melihat keadaan para sahabat mula suka dan mencintai mengumpulkan harta. Lalu Nabi bersabda ketika itu, sesungguhnya harta yang paling utama bagi seorang lelaki adalah memiliki seorang wanita ataupun isteri yang solehah. Iaitu Nabi kata, apabila kamu melihat kepadanya, kamu akan rasa tenang dan kamu akan merasa gembira, bahagia. Seronok bila tengok muka isteri itu, seronok, gembira, bahagia. Jadi itu ciri-ciri wanita yang solehah. Apabila suami memandangnya, suami rasa bahagia, gembira. Sebenarnya saya nak sebutkan begini. Dalam tempoh Idul Fitri baru ini, bagaimana penampilan kita wahai para wanita sekalian di rumah? Adakah yang sebelum ini contoh ada wanita pakai gincu ke, pakailah apa-apa kan dekat muka sekian. Adakah di rumah pun dia berpenampilan begitu? Saya bukan nak bincangkan tentang hukum pakai gincu dan sebagainya. Sebab kalau pakai dalam keadaan warna yang natural, yang tidak menimbulkan fitnah, bukan tergolong dalam tabarruj, ia diharuskan. Ia dibolehkan, jangan sampai ia menarik perhatian. Tabarruj ada definisi dia, tapi saya bukan nak terangkan itu. Cuma saya tanya, adakah wanita berada di rumah dia memberi penampilan yang menarik, penampilan yang cantik, yang indah, yang sedap mata memandang pada suaminya? Saya nak cerita satu kisah benar. Hikmah yang diraih lah ni kan, kisah benar. Masa tu masa PKP di bulan Ramadan, PKP bulan Ramadan, tiba-tiba ada seorang wanita beri salam di luar rumah, suara wanita. Ini bukan cerita hantu, cerita biasa ni. Sebab berlaku pun siang hari. Kalau malam tu lain sikit kan. Tiba-tiba kedengaran suara wanita. Macam tu. Tak. Ni biasa je bagi salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ni kat rumah saya lah, dekat Seremban kan. Lepas tu suami saya pun tengok saya tengok suami saya. Sebab musim PKP kan dilarang untuk keluar. Masa tu masih ketat lagi. Kemudian saya kata, siapa ni? Mesej tak ada, apa tak ada, datang mengejut. Kemudian saya pun intai, saya kata, jawablah salam. Saya kenal lah dia, subhanallah, saya kenal jemaah, muslimah, seorang wanita yang solehah, seorang wanita yang baik lah. Dia datang mengejut. Itu satu adab yang kurang baik lah. Maksudnya dia datang mengejut, bagi salam. Dia kata, Ustazah, saya nak jumpa Ustazah sekejap. Saya nak sangat jumpa Ustazah, tolong Ustazah. Saya perlukan sangat, japat sekejap pun tak apa. Saya pun minta izin dengan suami, bang boleh ya jumpa sekejap ya dekat luar rumah ni, bawah garaj ni, boleh ya bang? Suami saya pun macam okey, suami saya kata tak apalah sekejap, mungkin orang yang sangat terdesak, sangat memerlukan. Kemudian saya pun jumpa kat luar, saya tegur dulu, saya kata sebab dia kakak, saya panggil dia kak, dalam keadaan begini, dan kalau pun tak keadaan begini, adab kita bertamu, kita bagi tahu dulu, mungkin saya dalam keadaan tak sesuai, mungkin dalam situasi sekian-sekian. Lalu dikata, Ustazah saya minta maaf banyak-banyak, tapi akak dah buntu dah nak buat macam mana. Akak dah tak tentu arah dah, akak sedih sangat dah ni. Saya dah faham dah, biasa kalau wanita cari datang sampai ke rumah ni, dan sebenarnya jaranglah yang datang, yang macam betul-betul nekat saja. Dia betul-betul dalam keadaan sedih, duka cita, dan mesti nak cerita masalah rumah tangga, tak ada cerita lain. Okey. Lepas tu saya pun sebut ada kaitan ni dengan apa yang saya nak share ni. Lepas tu dia pun dalam keadaan saya nampak dia menangis, kemudian dia pun bercerita. Kami tak ada salam, tak ada sentuh lah daripada jauh. Saya tegur dia dari sudut adab sekian-sekian. Dia kata tak apa Ustaz, saya minta maaf sangat saya datang mengejut, tapi saya nak dengar juga pendapat Ustazah sebelum, sebab saya dah tanya pendapat ramai orang. Lalu dia mengadu. Saya minta maaf sebab saya bukan nak buka aib dia, dan dia pun kita tak tahu siapa, dan saya tak sebutkan sesiapa, saya sebut umum saja ya. Tapi saya percaya masalah ini dihadapi oleh ramai isteri. Masalah ini dihadapi oleh ramai wanita, ramai ibu ayah, ramai suami. Masalah ni. Cuba, dan kita akan tengok apakah hikmah sebenarnya. Dia datang cerita tentang masalah suami dia. Dia kata, Ustazah, suami saya sebelum ini orang yang baik, dan suami dia pun baik, memang baik. Orang masjid, maksudnya orang baik. Solat tu tak tinggal kaki masjid, lelaki soleh Ustazah, orang baik Ustazah. Dan saya tak tahu kenapa Ustazah, PKP ni Ustazah, dia baru start apa? Satu tabiat buruk, tabiat keji. Kalau saya sebut secara terus terang, saya mohon maaf ya. Apa dia? Ketagihan video lucah, melihat pornografi. Allahu Akbar. Ada orang dia semakin teruk, semakin dahsyat.
Hubungan dengan Allah semakin teruk, semakin dahsyat. Ramadan dia pun lebih dahsyat, lebih teruk daripada Ramadan sebelum ini. Ada orang semakin baik, semakin kuat hubungan dengan Allah, semakin banyak masa dengan Al-Quran, semakin banyak zikir, dia jadi seorang ibu yang lebih baik, bapa yang lebih bertanggungjawab, hubungan dengan anak-anak bonding makin baik, hubungan suami isteri semakin baik. Tapi ada yang berlaku sebaliknya ya tuan-tuan puan-puan. Suami isteri semakin kuat bergaduh, anak-anak dengan ibu ayah semakin jauh, buat hal masing-masing yang asyik dengan telefon. Anak-anak yang tidak pernah tengok pornografi semakin teruk. Saya nak bagi tahu peningkatan kadar pornografi ataupun melihat video lucah di Malaysia, saya tak ingat tahun bila ya. Saya pernah baca statistik ni tahun 2018 ke 2017, saya tak ingat. Antara pelayar pornografi paling tinggi di Asia adalah Malaysia. Ustazah, saya tak boleh terima suami saya ni. Ustazah, saya jijik Ustazah, saya rasa kotor, saya benci, saya rasa ni dia melepaskan amarah dia melepaskan marah dia. Dia melepaskan kesedihan dia. Saya nak buat macam mana Ustazah? Saya tahu dia tengok. Saya tengok dia save dalam telefon dia. Sebelum ni tak pernah tengok benda tu Ustazah. Dia orang masjid Ustazah. Tapi mungkinlah sebab dia dah lama tak pergi masjid, dia tak solat jemaah dulu, lingkungan dia orang-orang baik, orang-orang soleh. Saya tak tahu macam mana dia boleh jadi macam ni Ustazah. Dia tak tidur malam sampai, dia ceritalah suami dia, sampai 2 pagi, 3 pagi. Ustazah, bahkan bulan Ramadan pun sama Ustazah. Macam mana ni Ustazah? Perkara ni. Masa dia cerita, saya bagi dia cerita, bagi dia luah sekejap. Saya kata macam ni. Saya sebut, saya panggil Kak, macam ni Kak. Apa yang akak rasa pada suami sekarang? Apa yang akak rasa? Saya rasa jijik, saya rasa macam dia bukan suami saya yang dulu. Saya rasa apa yang patut saya buat Ustazah? Saya tak boleh hiduplah dengan dia. Saya tengok dia dengan ni, dia solat dah lambat, dulu dia banyak baca Quran, dulu dia orang masjid. Ini saya cerita bukan orang yang terlalu tua ni, umur lebih kurang 40 lebih. Masya Allah, Allahu Akbar. Kesan ya, kesan. Ini tak cerita anak-anak apa semua, saya cerita orang tua ni, kisah orang tua ni yang berlaku ni. Allahu Akbar. Lepas tu saya kata, saya macam ni. Pertama Kak, ujian yang berlaku ini, ujian suami ini, bukan akak jangan tengok perkara yang berlaku ini teguran ataupun ujian ini kepada suami saja. Tapi ujian ini sebenarnya untuk akak sendiri juga. Dia kata, kenapa Ustazah? Kenapa Ustazah cakap macam tu? Saya kata macam ni. Yang pertama, subhanallah, bila kita menghadapi ujian, puan hadapi ujian, akak hadapi ujian suami yang ada masalah macam ni, ketagihan pornografi, macam mana ni? Pertama, redha dulu. Redha dengan Allah, redha dengan ujian Allah, ketetapan Allah. Sebab redha adalah pintu permulaan kepada jalan-jalan penyelesaian. Ustazah, saya redha Ustazah. Okey, memang akak mudah nak cakap redha. Tapi redha itu bukan pada lidah, pada action, pada tindak balas. Apa tindak balas akak pada suami? Ya, saya marah, saya kata, saya jadi tinggikan suara. Suami saya tak pernah tinggikan suara Ustazah. Saya tinggikan suara, saya rasa macam ni, saya tak nak layan dia, apa semua. Saya tak suka, saya rasa ni. Okey, itu bukan tanda ataupun tidak balas orang yang redha dengan ketetapan Allah. Allahu Akbar. Puan kena tengok, puan kena pandang suami itu orang yang sakit. Orang yang sakit. Contoh macam ni lah, seorang ibu, seorang ayah, kalau ada anak dia tu sakit apa? Sakit terlibat dengan dadah. Orang dadah memang dia tidak boleh mengawal dirinya. Ibu ayah kalau tengok anak itu dengan rasa jijik, anak isak dadah, kau ni anak tak guna, kau tak ni, dia akan marah, ungkit-ungkit. Mak besar kau dengan baik ni, kau ambil dadah kau ni, kunci dalam bilik gini. Tapi kalau ibu ayah ini melihat anak itu anak yang sakit, dan orang yang sakit biasanya perlu dibantu, subhanallah, maka ibu ayah ini akan terus tetap menyayangi, mencintai anaknya, menjadikan rumahnya tempat yang paling selamat berbanding tempat-tempat di luar. Bukannya ibu ayah ni halau, kau keluar daripada rumah ni, kau dah memalukan mak ayah, engkau pergilah ke kawan kau ni. Tak, tapi ibu bapa yang bertanggungjawab tetap melihat anak tu sakit. Nak, macam mana pun engkau baliklah rumah ni rumah kau, macam mana pun baliklah kepada mak ayah, kau jangan rasa takut, baliklah macam biasa. Subhanallah. Maka anak ini merasakan ibu bapanya lah tempat untuk dia kembali, untuk merawat, untuk pulih dan sebagainya. Subhanallah. Jadi saya kata puan kena tengok suami sekarang adalah pesakit. Orang sakit memang dia tak sedar diri. Orang sakit memang dia lupa. Jadi bila puan tengok suami sedang sakit, sakit apa? Yang sakit adalah jiwanya sekarang. Yang sakit adalah rohaninya sekarang.
Sekarang nafsunya sedang menguasai dirinya. Maksudnya tak boleh nak mengawal dirinya. Rasa terjebak dengan pornografi, rasa nak tengok, tak tengok rasa ni, bila tengok berjam-jam sampai 2-3 pagi duduk layan benda tu, kemudian buat perkara-perkara haram yang lain, contohnya melakukan masturbation, istimta, onani yang kita sebutkan, itu haram ya hukumnya, sampai masalah rumah tangga sekian-sekian. Jadi sekarang ini, pertama, puan kena tengok suami sedang sakit. Dan saya tanya puan sayang tak suami? Saya sayang ustazah, kami dah kahwin hampir 20 tahun, dengan anak semua saya sayang suami saya ustazah. Ada tak perkara-perkara baik suami dah tempoh perkahwin? Ya ustazah, suami saya baik sebelum ni ustazah. Dia bertanggungjawab tak? Ya, dia suami yang bertanggungjawab ustazah. Jadi jangan sebab dia sakit hari ini, puan mula benci dia, puan lupa kebaikan dia, puan lupa diri dia yang lama. Jadi sekarang Allah sedang uji puan. Suami puan sedang sakit. Bagaimana puan nak berhadapan dengan orang sakit? Adakah puan nak sakit sama? Sekarang puan sama-sama sakit ni. Puan ada penyakit hati juga. Maksudnya puan marah, tengking suami tinggi ni, dah cakap perkara-perkara yang saya dah tak hormat awak tak layak dihormati, macam-macam perkataan kesat contohnya kan. Jadi pertama, subhanallah, redha sungguh-sungguh dan kena action sebagai orang yang redha. Kedua, subhanallah, banyakkan solat taubat. Mungkin ini adalah kerana dosa kita sendiri. Kita banyak dosa tak puan? Ya ustazah, saya banyak dosa. Saya tahu saya banyak dosa. Ya, saya kata saya pun banyak dosa. Kadang ujian yang datang itu adalah kerana Allah nak kita kembali. Tapi kita nampak suami yang perlu kembali kepada Allah. Itu silap kita. Kita rasa, ustazah macam mana nak kembalikan suami? Macam mana nak suami berubah? Sebenarnya pertama, Allah nak kita berubah. Bertaubatlah dengan Allah, mohon ampun dengan Allah, sekian-sekian. Lepas tu ketiga saya kata, puan, seterusnya saya kata, puan jangan, yang ketiga, puan jangan nak boykot suami nak ni. Buat je ayat macam biasa. Layan dia dengan terbaik dan mungkin lebih baik. Kemudian saya sentuh juga, ini yang kaitan tadi tu pasal penampilan. Saya kata, cuba puan muhasabah. Kemungkinan besar puan, mungkin kerana penampilan kita kepada suami sudah tidak menarik. Kalau saya sebut ayat ni, ramai orang perempuan tak suka ni, tak puas hati. Apa ni ustazah ni, suami buat macam tu, salah isteri pula. Ini masalah kita. Masalah kita, kita tidak mahu mengubah diri kita, kita nak orang je berubah. Kedua, kita tidak berani ataupun kita tidak mahu meletakkan keburukan yang berlaku di atas bahu kita sama. Tapi saya cakap tu serang je. Saya kata puan, saya minta maaf puan. Kadang-kadang kita orang perempuan ni jadi isteri sebab dah lama benar jadi isteri. Dah 15 tahun, dah 20 tahun, dah lupa nak jadi isteri macam awal-awal kahwin dulu. Sebab apa? Di antara ciri-ciri wanita yang solehah, ia membantu suaminya menundukkan pandangan matanya kepada yang haram. Membantu suaminya daripada melalukan nafsunya kepada yang haram kepada yang halal. Lepas tu saya jelaskan, penampilan kita kena jaga puan. Mungkin kita perlu makan, ada makanan-makanan untuk kesihatan kita. Mungkin kita perlu bersenam contohnya, supaya dapat berat badan yang baik, yang sehat. Mungkin kita perlu sekian-sekian. Saya sebut, saya kata mungkinlah kita perlu pakai produk apa-apa untuk kulit kita lebih bersih. Mungkinlah kita perlu memakai pakaian yang sekian-sekian yang suami kita suka pandang. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab saya perundingan rumah tangga, saya bercakap real puan-puan. Saya bukan cakap teori-teori, saya cakap benda yang real. Sebab saya hadapi masalah aduan rumah tangga dulu, suami yang mengadu isteri tak ni kenapa suami, bila isteri mengadu suami ketagih video lucah, kita panggil sekian-sekian, suami tak nak sentuh isteri. Suami dia cakap tu serang, minta maaf lah ustazah, saya memang dah tak ada perasaan, saya tak lalu dengan isteri saya ni gini. Bila dalam sesi kaunseling, memang suami isteri akan betul serang. Lepas tu saya akan kata, kalau encik nak sekian-sekian dengan isteri, encik kena belanja, encik kena keluarkan belanja. Saya dah usaha saya bagi, tapi dia berabi duit kot lain. Saya suruh beli tu, saya suruh beli, saya suruh dia jaga diri, saya hantar ni sekian-sekian. Saya kata, saya nak cakap muslimat, wanita sekalian, kita melabur duit, habiskan duit untuk diri kita, untuk kecantikan, untuk suami, untuk jaga kesihatan dan sebagainya, kesihatan dari sudut seksual dan sebagainya. Ia adalah bukan pelaburan yang sia-sia. Ia mengandung ibadah dan pahala. Allahu Akbar. Bercantik-cantik, berindah-indah di luar untuk tarik lelaki di luar, hukumnya dosa. Tetapi bila kita berindah, berhias-hias, bercantik-cantik untuk suami, 24 jam di rumah, pahala. Suami tengok 2-3 kali, ingatkan siapa? Oh, bini sendiri, Masya Allah. Saya sebut pada wanita tu, saya kata, puan tengok,
cuba juga ubah dari sudut ni. Dari sudut dengan Allah, doa ya. Saya pun kita kongsilah. Amalkan doa ini, baca doa ini untuk suami, layan suami dengan baik, masak dia special. InsyaAllah dengan itu suami akan lembut hati. Allah akan beri rasa penyesalan tu. Dia macam ni, satu konsep yang kita tak sedar boleh berlaku. Dia macam ni, Allah uji kita. Isteri ni kan datang menangis, Allah sedang uji puan. Allah nak tengok puan berjaya ke tidak. Nak tahu berjaya tidak, tengok respon puan macam mana. Adakah puan duduk menangis marah suami, ataupun puan lebih dekatkan diri kepada Allah, bangun malam doa, ya Allah berilah hidayah pada suamiku, ya Allah halang dia daripada tengok video lucah. Sebab apa? Saya katakan puan, kalau puan nak ambil telefon pada suami, apa yang berlaku? Ustazah, bergaduh besar. Dia boleh beli telefon lain. Ini bukan kontrol anak, ini kontrol bapa anak ni. Bukan boleh kontrol orang dah dewasa, orang dah tua. Lalu kita kembali kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak boleh memberi hidayah, petunjuk kepada orang yang kamu cinta. Innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah yang memberi hidayah kepada orang yang dia mahukan. Bayangkan ya muslimin muslimat sekalian, dia begini. Bila saya sebut kepada muslimat ni, kepada wanita ni, puan jadi wanita yang lebih baik, wanita yang solehah, isteri yang lebih baik. Puan doakan untuk suami, walaupun suami dalam keadaan melakukan perkara maksiat, puan tetap hormat dan muliakan dia. Allah tengok, akhirnya Allah bagi apa? Allah bagi perubahan pada suami. Allah boleh bagi kepada hati suami itu bisikan apa? Rasa berdosa. Kalau sama ni tengok rasa tak berdosa, tapi rasa berdosa, rasa kuat nak tengok tu lebih kuat daripada rasa berdosa. Tapi Allah boleh twist, Allah boleh ubah. Bila tengok rasa berdosa, rasa pahit, ataupun berlaku sesuatu dalam kepada suami. Mungkinlah berlaku apa-apa, kita tak tahu apa yang berlaku. Mungkinlah aksiden kecil ke, sakit ke, apa ke, yang menyebabkan suami tu menyesal, akhirnya tinggal terus tengok pornografi. Saya kata pada puan tu, saya tak tahu bagaimana Allah akan bantu menyelesaikan masalah puan, tapi percayalah, dengan kita sendiri kembali kepada Allah, lebih dekat dengan Allah, dan kita berubah menjadi isteri yang lebih baik. Jaga penampilan, cuba menjadi isteri yang menarik perhatian suami, berpenampilan yang menarik, bukan hanya menarik orang luar dan sebagainya. InsyaAllah kita tergolong di kalangan wanita yang solehah. Mudah-mudahan para wanita yang ada bersama kita menjadi wanita yang lebih solehah, wanita yang lebih baik, ibu yang lebih baik, insya-Allah, hamba Allah yang lebih baik. Dan kepada para lelaki yang turut sama hadir dalam kuliah kita pada pagi ini, mudah-mudahan kita doakan tuan-tuan menjadi suami yang soleh, bapa yang misali, jadi contoh kepada anak dan isteri. Dan kalian, wahai para bapa, para lelaki sekalian, membayangkan diri kalian sedang memimpin ahli keluarga, isteri, anak-anak, untuk masuk ke syurga Allah sekeluarga. Subhanallah, terima kasih kepada semua pihak, dan terima kasih kepada semua hadirin hadirat yang turut sama hadir, tidak berganjak. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Tiba-tiba tu kan, sebab raya kan sebulan, Syawal kan sebulan. Jadi kita nampak kemudian tu mula lagu-lagu raya lah macam-macam. Selamat menyambut Aidilfitri Mubarak dengan ucapan yang sebagaimana diucapkan oleh para sahabat, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah, yang bermaksud mudah-mudahan Allah menerima amalan kami dan amalan kamu. Amalan apa? Sepanjang bulan Ramadan, sebelum ini dan sebagainya. InsyaAllah kita benar-benar menghayati raya ni, lepas ni boleh ziarah dan sebagainya, dan keadaan terkawal dengan mengikut syariat, mengikut kehendak Allah, insya-Allah. Sekian daripada saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.